أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, jadi kitab yang kita akan baca namanya Al-Mukhtasarul Latif. Al-Mukhtasar Al-Latif ataupun dikenali juga dengan Al-Mukhtasar As-Saghir. Itu karangan Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Karangan Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Baik. Ini salah satu daripada kitab karangan beliau lah. Jadi dia ada lagi satu kitab karangan dia dalam fiqh, dan kitab tu lebih masyhur daripada kitab ni, iaitu Muqaddimah Hadramiyah. Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan dia ada nama lain. Dia ada 3 nama kitab tu. Cuma nama yang paling masyhur sekali adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia dikenali juga dengan nama Masailut Ta'lim. Dikenali juga dengan Masailut Ta'lim. Imam Ibn Hajar, dia ada tulis syarah bagi kitab tersebut. Dia bagi nama Al-Manhajul Qawim pada mensyarahkan Masail At-Ta'lim. Maksudnya syarah Muqaddimah Hadramiyah itulah. Begitu juga syarah yang satu lagi, Busyra Karim pun sama juga. Busyra Karim syarah Masailut Ta'lim. Dan nama yang ketiga Al-Mukhtasar Al-Kabir. Al-Mukhtasar Al-Kabir. Jadi kalau sebut Al-Mukhtasar Al-Kabir, itu maksudnya Muqaddimah Hadramiyah itulah, ataupun Masailut Ta'lim. Tapi kalau sebut Al-Mukhtasar Latif, iaitu kitab yang kita akan mengaji ni, ataupun dikenali juga dengan Al-Mukhtasar As-Saghir. Imam Romli, Syamsuddin Ar-Ramli, ayah dia Syihabuddin Ar-Ramli, jadi anak Syamsuddin Ar-Ramli, ada syarah kitab ni. Ada syarah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Dia bagi nama Al-Fawaid Al-Mardiyah, kalau tak silap. Ada PDF dia, cuma ada jatuh-jatuh sikit lah dalam tu. Al-Fawaid Al-Mardiyah. Dan kitab tu dia sebut di awal muqaddimah dia kata dia syarahkan dengan hasil daripada ingatan dia lah. Dia ta'liqkan ke atas kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ni daripada ingatan dia. Maknanya dia tidak ada macam kita kadang orang tulis kitab, maka dia ada rujukan. Dia ada rujukan kitab-kitab lain yang dia tengok, lepas tu dia tulis. Tapi kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah tu, yang dia karang syarahkan kitab Al-Mukhtasar Latif, iaitu daripada hafalan beliau sendiri. Dan Al-Bayan wa Ta'rif ni salah satu syarah dah lah. Syarah barulah. Dr. Ahmad Yusuf Anis, tak salah lah, hidup lagi ni. Baru. Anak murid Habib Omar. Dan ada satu lagi Al-Manhalul Warif. Tu dia banyak main masalah. Jadi untuk permulaan elok juga Al-Bayan wa Ta'rif ni. Syarhun Latif bagi kitab ni. Tapi kalau Al-Manhalul Warif, dia banyak sebut masalah-masalah dalam tu. Jadi untuk permulaan eloklah Al-Bayan wa Ta'rif ni.
Jadi tengoklah nanti mungkin kita akan tengok-tengok juga dalam syarah, tengok macam mana nanti. Baik. Jadi ada banyak lagi lah kitab dia. Cuba ni antara kitab yang terkenal, banyak lagi muallafat yang Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl karang. Baik. Jadi dia lahir pada tahun 850 dan meninggal pada tahun 918. Itu boleh bacalah dalam dia punya tarjamah biar data dia. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan baca muqaddimah lah, permulaan kitab ni. Jadi kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du, fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlih min furudit taharati was salati wa ghairihima, fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was sighari wal kibari wal abidi wal ahrar. Baik. Jadi asalnya antum semua maklum dalam fiqh terbahagi kepada 4, kan? Kita bagi kepada 4 rubuk. Rubuk yang pertama membicarakan ibadat, rubuk yang kedua membicarakan muamalat, rubuk yang ketiga membicarakan munakahat, dan rubuk yang keempat membicarakan jinayat. Jadi kitab yang kita nak baca ni dia lebih khusus kepada ibadat. Maknanya kebanyakannya perbicaraan dalam kitab ni adalah berkaitan dengan ibadat. Cuma di akhir kitab dia sebutkan sikit berkaitan dengan muamalat. Bab 3 bab saja kalau tak silap, iaitu kitab jual beli, bab jual beli, lepas tu bab riba dan juga bab khiyar. Tak salah, tiga tu saja yang disebut. Dan dia sebut sikit hukum-hukum jual, ada hukum jual beli. Jual beli yang diharamkan. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif mulakan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya maklumlah kita sering sebut musannif mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim kerana nak iktidaan bil kitabil aziz, kerana nak mengikut Al-Quran yang mulia, iaitu nak ikut aturan Al-Quran, yang mana Al-Quran, aturan Al-Quran yang pertama-tama sekali adalah basmalah. Aturan Al-Quran. Adapun Al-Quran, ayat yang pertama sekali diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang diturunkan, tapi tertib ni yang tertib yang diajarkan kepada Nabi SAW, yang mana dah tersusun sekarang ni. Malaikat Jibril ajak kepada Nabi SAW cara susunan dia, dan itulah yang seperti mana yang kita lihat pada mushaf, yang tersusun macam itulah. Itulah yang diajarkan kepada Nabi SAW. Jadi yang pertama sekali surah Al-Fatihah, dan mula dengan basmalah. Jadi kita mula dengan pengarang mula dengan bismillah, salah satunya kerana nak mengikut aturan Al-Quran Al-Aziz, dan wa amalan bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana nak beramal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajzam. Jadi sebab yang kedua dia mulakan dengan basmalah, iaitu kerana nak beramal dengan perkataan Nabi. Jadi nak beramal dengan mafhum hadis Nabi SAW. Iaitu Nabi sebut tiap-tiap perkara yang ada
harga dalam agama tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Aqta'. Aqta' ni maksud dia maqtu'ul yadi awil yadain. Orang yang terputus satu tangan ataupun dua tangan. Tu asal makna dia lah, makna aqta'. Makna aqta'. Jadi adakah kalau kita faham zahir hadis, adakah maksud dia orang yang tak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim pada perkara-perkara yang dia buat, dan perkara-perkara tu ada nilai dalam agama, adakah orang tu terputus tangan dia? Dia faham nak sebut apa kan? Jadi sebab tu ulama sebut maksud daripada hadis ni, maksud daripada aqta' di situ adalah qalil dan juga naqis wa qalilul barakah, iaitu kurang dan sedikit barakah pada pekerjaan yang dibuat. Maknanya pekerjaan itu seperti orang yang terpotong tangan. Jadi orang yang terpotong tangan dia sempurna ke tak sempurna? Jadi tak sempurna. Begitulah keadaannya perkara yang ada nilai dalam agama tapi tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tu ada kurang. Jadi ada tashbih lah dalam hadis tu. Fahuwa aqta'. Yang ni perkara tersebut, tiap-tiap perkara tu aqta'. Yang ni fahuwa kal, yang ni kal aqta'. Tak ada tashbih baligh. Dia buang apa ni, adat tashbih dan juga wajah syabah. Jadi pekerjaan tersebut seperti orang yang terpotong tangan. Jadi orang yang terpotong tangan tak sempurna. Nak bagi tahu perkara tu tak sempurna. Itu ulama tafsirkan maksud hadis tu, yang dikehendaki daripada hadis tu adalah naqis wa qalilul barakah. Walaupun pada zahir dia nampak benda tu sempurna, cantik, elok berlaku seperti mana yang diinginkan, tetapi pada hakikat dia, pada maknanya tak sempurna. Dan yang ketiga, kerana nak ikut perbuatan Nabi SAW. Nabi ketika mengutus surat, Nabi tulis bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ada 5 hukum. Bismillah ada 5 hukum. Terkadang membaca bismillah itu wajib, terkadang membaca bismillah itu haram, terkadang membaca bismillah itu harus, terkadang membaca bismillah itu makruh, dan terkadang baca bismillah itu haram. Jadi ada 5 hukum. Maklum. Cuma ni sekadar sebut untuk peringatan je. Bila baca bismillah tu, dia dalam tu pun ada sebut muka surat 34 tu. Kita boleh baca. Walil basmalati khamsatu ahkamin. Dan bagi basmalah itu 5 hukum. Yang pertama al-wujub. Kama fi qiraatil Fatihati fi shalah. Seperti mana dalam bacaan al-Fatihah di dalam solat. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i wajib baca al-Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada al-Fatihah. Jadi wajib baca basmalah. Wal hurmah. Yang kedua hukum dia al-hurmah, haram. Indal muharram li dhatihi. Pada perkara-perkara yang haram li dhatihi. Memang asal perkara tu memang haram. Seperti kasyurbil khamri, seperti minum khamar. Bi khilafil muharram li aridin. Bersalahan dengan perkara yang diharamkan disebabkan benda lain. Benda tu asalnya tak haram, tapi dia jadi haram disebabkan benda lain. Itu disebut muharram li'arid. Contoh dia apa? Kal wudu'i bima'in maghsub. Seperti berwuduk dengan air yang dirampas. Seorang sahabat kata Zaid nak berwuduk, bakar ada ayak. Zaid tak ada ayak. Zaid nak berwuduk, dia minta kat bakar tak mau bagi. Lepas tu dia rampas ayak tersebut. Jadi dia nak berwuduk dengan ayak tersebut. Asal berwuduk ni haram ke tak? Tak haram. Tapi disebabkan ayak dia nak guna tu adalah ayak yang dirampas, maka hukum dia berwuduk dengan ayak tersebut haram. Salah perbuatan dia nak berwuduk dengan ayak tersebut.
Tapi diri wuduk tu asal hukum dia adalah bukannya haram. Jadi waktu dia nak berwuduk dengan air tersebut, sunat juga baca basmalah. Sunat juga baca basmalah. Sebab perbuatan dia, kita kata haram untuk dia berwuduk dengan air tersebut. Haram tu li'arid. Kenapa jadi haram? Sebab ayak tu ayak yang dirampas. Tapi asal wuduk tu bukan haram. Berbeza dengan minum khamar. Memang asal lagi haram. Jadi pada masalah muharram li'aridin, sunat juga baca bismillah. Tak orang kata tak haram lah baca bismillah tu. Cuma dia salah lah dia. Perbuatan dia berwuduk dengan air yang dirampas. Fala tahrumul basmalatu hina idzin wal karahatu indal makruh li dzatihi. Dan karahah dan karahah, hukum yang ketiga karahah ketika melakukan perkara yang makruh li dzatihi. Seperti apa? Kan nazari ilal farji bi ghairi hajah. Seperti melihat kepada faraj dengan ketiadaan hajat. Dia tak ada apa-apa kerja, tak ada hajat pun untuk melihat. Lepas tu dia pergi lihat dan dia baca bismillah. Jadi hukum dia makruh, bacaan tu makruh. Adapun kalau ada hajat tak apalah. Bi khilafil makruh li'aridin, bersalahan makruh li'arid. Bersalahan perkara makruh li'aridin. Makruh tu sebab benda lain, bukan asal perkara tu makruh. Contoh tadi tengok faraj sendiri, ataupun tengok najis. Nak tengok najis baca bismillah, dia hukum dia makruh. Tapi di sana ada makruh, asal dia tak makruh. Tapi disebabkan benda lain dia jadi makruh. Seperti ka'akli basalin ni'in, seperti makan bawang mentah. Seperti makan bawang mentah, ataupun au matbukhin baqiyalau rihin yu'zi, ataupun dimakan bawang yang dah dimasak tapi dia masih kekal lagi, masih ada lagi bau dia, masih berbaki lagi bau dia, dan bau tu dia mengganggu orang, bau tu dia izak, menyakiti orang lain. Jadi asal makan makruh tak? Asal makan harus. Tapi disebabkan benda yang dia makan tu, disebabkan sekarang ni jadi makruh tu disebabkan benda yang dia makan tu. Benda yang dia makan tu bau dia tak menyeronokkan, tak menyedapkan, dan dia mengganggu orang lain. Jadi adakah nak baca bismillah ketika makan tu makruh? Tak. Tetap sunat baca bismillah. Lepas tu dia sebutlah bawah tu dalam ta'liq bawah tu ada khilaf sikit berkaitan hukum makan tu. Itu boleh baca sendiri. Wal ibahatu yang kelima, yang keempat, wal ibahah, hukum yang keempat ibahah, harus indal mubahat allati la syarafa fiha, pada perkara-perkara yang makruh, pada perkara-perkara yang harus yang tidak ada kemuliaan padanya. Seperti kana kalimatain min makanin li akhar, seperti memindahkan barang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Anda nak pindah cawan contohnya daripada kanan ke kiri, yang sebut bismillah. Dia hukum dia harus. Wala tutlabul basmalah ala muhaqqaratil umur. Dan tidak disunatkan, tidak dituntut basmalah, tidak dituntut basmalah atas perkara-perkara yang benda-benda yang keji, benda-benda yang benda-benda yang remeh-remeh, perkara-perkara yang nak cakap macam mana, mudah tak ada cakap macam mana, muhaqqarat, benda-benda kecil, benda-benda yang remeh-remeh itulah. Apa terjemah muhaqqarat ni? Tengok contoh dia tu dulu. Baik. Sana. Benda-benda yang remeh, yang rendah. Benda-benda yang rendah. Muhaqqaratil umur. Ai al-umur al-muhaqqarat.
Seperti apa? Kalkansi wazabli. Zabli ataupun zabali, yang tak pasti. Boleh tengok tu takkid kan. Seperti menyapu sampah ataupun buang sampah. Jadi pada benda-benda ni tak dituntut untuk baca bismillah. Sebab apa? Saunan lismihi ta'ala aniktiranihi bil muhaqqarat. Kerana nak memelihara nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita sertakan nama Allah Ta'ala tu dengan perkara-perkara yang rendah-rendah ni, remeh-remeh ni. Taib wan nadbu, yang kelima, hukum yang kelima, wan nadbu ala kulli amrin dzibal, atas tiap-tiap perkara yang mudah anda terjemah selalu yang ada harga dalam agama, seperti kata'lifil kutubin nafi'ah, seperti mengarang kitab-kitab yang memberi manfaat. Kita nak tulis ataupun kita nak tulis status ke, tu nak mengarang tu, dan status kita tu memberi manfaat kepada orang lain pun sama juga, kita bacalah bismillah. Dan disunatkan baca bismillah tu disyaratkan bukanlah benda tu bukannya zikir semata-mata. Adapun kalau benda tu zikir semata-mata, tak disunatkan baca bismillah. Seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah tu semata-mata zikir. Maka kita nak berzikir tu tak disunatkan pun kita baca sebelum tu bismillah. Tak disunat kita baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Tak. Terus je kepada la ilaha illallah. Dan syarat sunat baca bismillah tu juga, perkara tersebut syarak tidak menjadikan bagi perkara tersebut satu permulaan yang lain selain daripada bismillah. Contohnya solat. Solat syarak jadikan permulaan solat adalah takbir, bukan basmalah. Jadi tak disunat pun untuk kita nak masuk semayang bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tak. Terus Allahu Akbar, baca bismillah. Begitu juga khutbah. Khutbah syarak jadikan permulaan khutbah itu syarak jadikan mabda' permulaan yang lain selain daripada basmalah, iaitu hamdalah. Sebab tu orang naik atas mimbar, dia nak mula khutbah, dia akan mulakan dengan alhamdulillah. Dia tak sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tak. Jadi dia akan mulakan dengan hamdalah. Jadi pada perkara-perkara tersebut yang mana syarak jadikan bagi perkara tersebut permulaan yang lain selain daripada basmalah, maka tak disunatkan baca basmalah. Itulah yang dimaksudkan dalam petikan ni lah. Petikan dalam kitab tu, wa yushtaratu lin-nadbi alla yakuna dhikran mahdhan kala ilaha illallah fala tusannu hina idzin. Dan yang kedua, alla yaj'ala lahu syari'u mabda'an ghairal basmalah kas-salati fa inna syari'a ja'ala laha mabda'an ghairal basmalah wa huwa takbiratul ihram wa ka khutbatil jumu'ah fa inna syari'a ja'ala lahu mabda'an akhar wa huwa alhamdalah. Azan mula dengan takbir. Contohlah tu. Baik. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhan semesta ataupun sekalian alam. Untuk kali ini saya tak masuk lagi lah pada mentafsirkan ataupun mensyarahkan perkataan alhamdu tu. Cukup anda sebut di sini puji-pujian, jenis-jenis puji itu ada 4, dan juga hukum puji pun ada 4. Jadi jenis-jenis puji asalnya semua maklum, iaitu puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji qadim bagi qadim, dan yang keempat ketiga puji hadis bagi qadim, dan yang keempat puji hadis bagi hadis. Okey. Puji qadim bagi qadim. Sembilan setengah. Puji qadim bagi qadim, iaitu
Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah Ta'ala puji makhluk. Allah Ta'ala puji diri dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya. Allah Ta'ala puji hamba dia. Allah sebut dalam Quran, inni'amal abdu innahu awwab. Tu puji qadim bagi hadis. Yang keempat, yang ketiga, puji hadis bagi qadim, iaitu makhluk puji Allah Ta'ala. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Makhluk sebut. Jadi kita puji siapa? Kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita kata Allah Ta'ala tu qadir, sami', basir dalam Quran. Jadi makhluk puji Allah Ta'ala. Itu dipanggil puji hadis bagi qadim. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis, iaitu makhluk puji makhluk. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik lelaki itu adalah Zaid. Jadi itu merupakan satu pujian. Itu dinamakan puji hadis bagi hadis. Dan hakikat puji-pujian kesemua tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun orang puji kita, kebaikan ke apa, kecantikan ke elok apa semua, hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hakikat puji-pujian tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita sebut alhamdulillah. Segala puji itu, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, semua tu lillah, ai milik Allah. Semua tu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita kata tertentu ataupun khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, adapun hukum puji disebut dalam tu ada 4. Muka surat 36 tu. Ahkamul hamdi arba'atun. Hukum-hukum puji ada 4. Yang pertama, al-wujub. Maknanya wajib kita memuji. Di mana ni wajib kita puji? Kama fi khutbatil jumu'ah. Seperti mana di dalam khutbah Jumaat. Sebab khutbah Jumaat ada 5 rukun. Salah satu rukun khutbah Jumaat adalah memuji Allah. Jadi wajib kita puji. Kalau tak memuji pada ketika tu, tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Yang kedua, al-hurmah. Bila hurmah ni indal wuku' bil ma'siyah farahan biha. Haram kita memuji bila ketika jatuh ketika jatuh ke dalam maksiat. Jatuh dalam maksiat, kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah kerana gembira dengan maksiat yang dilakukan tu. Dahlah buat maksiat, lepas tu seronok pula. Gembira dengan maksiat tu. Sebut alhamdulillah pula, puji Allah Ta'ala. Itu hukum dia haram. Wan nadbu, sunat. Bila fi kulli hal, pada tiap-tiap hal, pada tiap-tiap waktu. Ketika berdiri ke, ketika duduk ke, ketika berbaring ke, pada tiap-tiap keadaan dan pada tiap-tiap waktulah. Kecuali tempat qada hajat, tempat-tempat yang mustakzar, situ makruh. Nanti kita tengok kat depan ni. Kama fi ta'lib, maknanya kecuali pada tempat-tempat yang diistisnakan, ataupun dan pada waktu-waktu yang diistisnakan. Baik, kama fi ta'lifil kutubi nafi'ah, seperti pada ketika mengarang kitab-kitab yang memberi manfaat. Yang keempat, wal karahatu kal hamli fil amakinil mustakzarah, seperti memuji pada tempat-tempat yang keji, tempat-tempat yang kotor. Kal mazbalah, seperti tempat pembuangan sampah. Wa mahalli qada'il hajah, dan seperti tempat qada' hajat. Duk qada' hajat tentu dia nak memuji-muji pun. Tak, tempat tu diam. Rabbil alamin. Kemudian selepas dia mulakan dengan basmalah, kemudian hamdalah, lepas tu dia tasyahud pula. Yang kata asyhadu wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu dengan mana a'lamu wa ubayyin. Maknanya aku yakin dan aku nyatakan
bahwasanya tidak ada Tuhan, ini tidak ada sesuatu yang disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah, kecuali Allah taala je. Itu dapat daripada perkataan wahdahu. Ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi didatangkan, musannif didatangkan dengan syahadah kerana di sana ada khabar. Ada khabar, ada khabar dalam Abi Daud. Dalam syarah tu disebut atal musannifu rahimahullah bi syahadati li khabari Abi Daud kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jazma ay al maqtu'ah. Ini tiap-tiap khutbah yang tiada padanya tasyahud, maka khutbah tersebut seperti tangan yang terpotong. Jadi kita tak mau khutbah kitab, dia tak mau khutbah kitab di awal ni seperti tangan yang terpotong, ada kekurangan, maka dia datangkan dengan dengan tasyahud. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku yakin dan aku nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya, utusannya. Ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini selawat Allah Ta'ala ke atasnya dan ke atas ahli keluarganya, ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya wasallam. Ini selawat dan salam ke atas Nabi SAW dan ke atas ahli keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabat Nabi SAW. Baik. Jadi musannif selepas dia tasyahud, dia datangkan dengan selawat dan salam. Dia datangkan dengan selawat dan salam kedua-duanya sekali. Sebab apa dia datangkan kedua-duanya sekali? Tengok muka surat 39 kat bawah tu. Waqad atal muallifu rahimahullah bisalama as-salah lianna ifradaha anhu makruhun wa kadzal aksu kama rajjaha al-imam an-Nawawi rahimahullah wa man tabi'ahu minal mutaakhirin li karahati ifradi ahadihima anil akhar. Wali karahati ifradi hadima anil akhar salah satu syurut. Okey, kenapa musannif dia datangkan selawat dan salam kedua-dua sekali? Kerana menunggalkan solat daripada salam, maknanya hanya sebut selawat saja, tidak salam, hukumnya makruh. Begitu juga sebaliknya, iaitu dia hanya sebut salam saja tanpa selawat. Jadi hukum dia makruh, seperti mana ditarjihkan oleh Imam Nawawi, dan siapa yang mengikuti Imam Nawawi daripada kalangan ulama mutaakhirin. Jadi menunggalkan selawat ataupun menunggalkan salam, hukum dia makruh indal mutaakhirin. Adapun indal mutaqaddimin, tak salah ana khilaful aula. Kemudian dia kata wali karahati ifradi hadihima anil akhar salah satu syurut, dan bagi makruh makruh menunggalkan salah satu daripada kedua-duanya tu daripada yang lain tu ada 3 syarat. Yang pertamanya an yakuna al-ifradu minna la minhu sallallahu alaihi wasallam li annahu haqquh. Apa tu yang syarat yang pertama, orang yang menunggalkan, yang menyebut salah satu tu adalah kita ni, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sendiri tak ada masalah, sebab itu hak Nabi. Yang kedua, an yakuna fi ghairil warid fama warada bil ifrad fala yukrah. Itu pada perkara-perkara yang makruh, pada kita kata sirah-sirah yang tidak datang warid. Kita nak berselawat dengan sirah-sirah yang lain dengan yang tidak datang warid, maka waktu tu kalau kita tunggalkan salah satu daripada yang lain, hukum dia makruh. Tapi kalau memang ada satu selawat tu datang daripada Nabi dan memang dalam tu hanya ada selawat saja ataupun hanya ada salam saja, maka hukum dia tak makruh. Bab warid, memang warid datangnya sirah tu memang macam tu. Dan yang ketiga
makruh tu bagi selain orang yang masuk kepada maqam Nabi SAW, kubur Nabi itulah. Ada pun orang yang pergi menziarahi kubur Nabi SAW di Madinah tu, maka di waktu tu tak makruh, dia hanya memada dengan salam sahaja. Sebab waktu tu memang kita akan sebut Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, dan seterusnya lah. Waktu tu kita hanya memada dengan memberi salam. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu, yakni ba'da ma taqaddama, kemudian daripada basmalah, hamdalah, tasyahud, selawat dan salam, fahadha, maka ini apa, ini merujuk kepada apa? Isim isyarat tu, itu merujuk kepada karangan dia. Maka ini karangan ni, karangan yang dia nak tulis, ni mukhtasarun, merupakan satu ringkasan fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi, merupakan satu ringkasan pada menyatakan perkara-perkara yang tidak bagi seorang muslim tu mengetahuinya. Au ma'rifati mislih, ataupun mengetahui seumpama yang ada dalam kitab ni. Ni Syekh Muhammad kata antara tawaduknya pengarang kitab, tak mesti nak baca kitab dia. Cuma dalam kitab dia ni dia nak sebut perkara-perkara yang mana seorang muslim tu mesti tahu. Nak sebut dalam ni, seorang muslim dan juga muslimah mesti tahu. Ataupun seumpama ini, kalau ada dalam kitab yang lain tapi seumpama dalam kitab ni pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita kata seumpama yang disebut dalam kitab ni daripada perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang yang bergelar muslim atau muslimah. Apa dia fima la buddha tu? Apa dia perkara-perkara yang tidak daripada seorang muslim dan muslimah tu mengetahuinya? Min furudit taharah, nak bayan pada ma. Perkara tu apa? Apakah perkara tersebut? Min furudit taharah, daripada fardu-fardu taharah, was salati, dan fardu-fardu solat, wa ghairihima, dan fardu-fardu selain daripada kedua-duanya. Fardu-fardu selain daripada taharah dan solat. Jadi bila kita dah tahu dah kata tak dapat tidak, bagi kita orang Islam ni untuk mengetahui perkara tersebut, maka fayajibu ta'allumuhu, maka wajiblah mempelajarinya. Wajib mempelajarinya. Jadi faham sini tak mengaji dosa dah. Faham? Hukum dia haram, berdosa sebab kita tak tahu apa yang sepatutnya kita tahu. Fayajibu ta'allumuhu dan wa ta'limuhu, dan wajib mengajarkannya. Orang yang ada ilmu wajib pula dia mengajar. Dia nak ajak siapa? Mimman yahtaju ilaihi. Wajib mengaji dan wajib mempelajarinya dan wajib mengajarkannya. Dan wajib mengajarkannya kepada orang-orang yang berhajat kepadanya. Minar rijali, daripada laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wasighar, budak-budak, wal kibar, orang besar, wal abid, dan juga hamba, wal ahrar, dan juga orang merdeka. Semua tak lepas. Ni dia sebutlah dulu ada hamba kan. Ni sekarang tak ada hamba. Jadi hamba pun, walaupun orang tu hamba, wajib dia mempelajari benda-benda ni. Apa yang disebut dalam kitab ni, sebab dia hukum dia fardu ain. Jadi kita kena fahamlah tafaqquh ni, dia ada 3. Tafaqquh kita nak mempelajari fiqh ni, dia ada 3 lah, ada tiga peringkat. Ada peringkat yang hukum dia fardu ain, ada peringkat hukum dia fardu kifayah, dan ada peringkat hukum dia sunat sahaja. Bertengok dalam min furudit taharah wassalah wa ghairihima tu. Dia kata wa tafaqquh fid din taratan yakunu wajiban ainiyan. Jadi dan tafaqquh di dalam agama ni terkadang hukum dia tu wajib ain. Wa dzalika fi ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal munakahati wal muamalah. Jadi apa-apa yang kadar
yang nak mengesahkan ibadat kita, perkahwinan, muamalat, maka itu kadar yang wajib kita ngaji. Kadar nak sah ibadat. Sebab tu kita kena tahu wuduk, sebab dengan wuduk wuduk syarat kepada solat taharah. Jadi nak sah solat, maka kena tahu juga wuduk taharah. Gitu juga membersihkan najis, istinja. Semua tu kita belajar sebab nak bawa benda tu semua tu syarat nak sah solat. Jadi kadar yang terhenti ke atasnya sah ibadat, munakad, muamalat, itu kadar yang wajib. Atas daripada tu sampai kepada darajat fatwa, itu hukumnya fardu kifayah. Wa taratan yakunu wajiban kifaiyan wa dhalika fi ma zada ala ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal munakahati wal muamalati ila bulugh darajatil fatwa. Jadi lebih daripada kadar wajib itu sampailah kepada darajat boleh fatwa. Darajat fatwa itu hukum dia fardu kifayah. Dan yang ketiga sunat, wa taratan yakunu manduban wa dhalika fi ma zada ala darajatil fatwa. Lebih lagi pada darajat fatwa, hukum dia sunat. Jadi kena tengoklah kita punya fardu ain kita ni lepas tak lagi. Itu kita kena tengok diri sendiri kita kena hisap diri sendiri dulu. Tambah lagi kita kadang-kadang kita tak mengaji pun keempat-empat rubuk ibadat tu. Jinayat tu mungkinlah kita tak sentuh sangat, tapi kadang muamalat ni antara yang banyak sangat orang tinggalkan. Maknanya kita masuk dalam muamalat tanpa kita mengaji dulu hukum ahkam muamalat. Akhirnya jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Jadi susah dari nak keluar daripada perkara tersebut. Wallahu alam. Tu sebab sedikit mukadimah. Nanti baru masuk bab yang pertama, iaitu bab taharah. Wallahu alam. Ada soalan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, jadi kitab yang kita akan baca namanya Al-Mukhtasarul Latif. Al-Mukhtasar Al-Latif ataupun dikenali juga dengan Al-Mukhtasar As-Saghir. Itu karangan Al-Allamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Karangan Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Baik. Ini salah satu daripada kitab karangan beliau lah. Jadi dia ada lagi satu kitab karangan dia dalam fiqh, dan kitab tu lebih masyhur daripada kitab ni, iaitu Muqaddimah Hadramiyah. Kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan dia ada nama lain. Dia ada 3 nama kitab tu. Cuma nama yang paling masyhur sekali adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dia dikenali juga dengan nama Masailut Ta'lim. Dikenali juga dengan Masailut Ta'lim. Imam Ibn Hajar, dia ada tulis syarah bagi kitab tersebut. Dia bagi nama Al-Manhajul Qawim pada mensyarahkan Masail At-Ta'lim. Maksudnya syarah Muqaddimah Hadramiyah itulah. Begitu juga syarah yang satu lagi, Busyra Karim.
pun sama juga. Busyra Karim syarah Masailul Ta'lim. Dan nama yang ketiga Al-Mukhtasar Al-Kabir. Al-Mukhtasar Al-Kabir. Jadi kalau sebut Al-Mukhtasar Al-Kabir, itu maksudnya Muqaddimah Hadramiyah itulah, ataupun Masailul Ta'lim. Tapi kalau sebut Al-Mukhtasar Latif, iaitu kitab yang kita akan mengaji ni, ataupun dikenali juga dengan Al-Mukhtasar As-Saghir. Imam Romli, Syamsuddin Ar-Romli, ayah dia Syihabuddin Ar-Romli, jadi anak Syamsuddin Ar-Romli, ada syarah kitab ni. Ada syarah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Dia bagi nama Al-Fawaid Al-Mardiyah, kalau tak silap. Ada PDF dia, cuma ada jatuh-jatuh sikit lah dalam tu. Al-Fawaid Al-Mardiyah. Dan kitab tu dia sebut di awal muqaddimah dia kata dia syarahkan dengan hasil daripada ingatan dia lah. Dia ta'liqkan ke atas kitab Al-Mukhtasar Al-Latif ni daripada ingatan dia. Maknanya dia tidak ada macam kita kadang orang tulis kitab, maka dia ada rujukan. Dia ada rujukan kitab-kitab lain yang dia tengok, lepas tu dia tulis. Tapi kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah tu yang dia karang syarahkan kitab Al-Mukhtasar Latif, iaitu daripada hafalan beliau sendiri. Dan Al-Bayan wa Ta'rif ni salah satu syarah dah lah, syarah barulah. Dr. Ahmad Yusof Anis, tak salah lah, hidup lagi ni, baru anak murid Habib Omar. Dan ada satu lagi Al-Manhalul Warif. Tu dia banyak main masalah. Jadi untuk permulaan elok juga Al-Bayan wa Ta'rif ni, Syarhun Latif bagi kitab ni. Tapi kalau Al-Manhalul Warif, dia banyak sebut masalah-masalah dalam tu. Jadi untuk permulaan eloklah Al-Bayan wa Ta'rif ni. Jadi tengoklah nanti, mungkin kita akan tengok juga dalam syarah, tengok macam mana nanti. Baik. Jadi ada banyak lagi lah kitab dia. Cuba ni antara kitab yang terkenal. Banyak lagi mu'allafat yang Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl karang. Baik. Jadi dia lahir pada tahun 850 dan meninggal pada tahun 918. Itu boleh bacalah dalam dia punya tarjamah dia data dia. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan baca muqaddimah lah, permulaan kitab ni. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du. Fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlih min furudit taharati was salati wa ghairihima, fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was sighari wal kibari wal abidi wal ahrar. Baik. Jadi asalnya antum semua maklum dalam fiqh terbahagi kepada 4, kan? Kita bagi kepada 4 rubuk. Rubuk yang pertama membicarakan ibadat, rubuk yang kedua membicarakan muamalat, rubuk yang ketiga membicarakan munakahat, dan rubuk yang keempat membicarakan jinayat. Jadi kitab yang kita nak baca ni dia lebih khusus kepada ibadat. Maknanya kebanyakannya
perbicaraan dalam kitab ni adalah berkaitan dengan ibadat. Cuma di akhir kitab dia sebutkan sikit berkaitan dengan muamalat. Bab 3 bab saja kalau tak silap, iaitu kitab jual beli, bab jual beli, lepas tu bab riba dan juga bab khiyar. Tak salah, tiga tu saja yang disebut. Dan dia sebut sikit hukum-hukum jual, ada hukum jual beli. Jual beli yang diharamkan. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif mulakan kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya maklumlah kita sering sebut musannif mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim kerana nak iktidaan bil kitabil aziz, kerana nak mengikut Al-Quran yang mulia, iaitu nak ikut aturan Al-Quran, yang mana Al-Quran, aturan Al-Quran yang pertama-tama sekali adalah basmalah. Aturan Al-Quran. Adapun Al-Quran, ayat yang pertama sekali diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang diturunkan, tapi tertib ni yang tertib yang diajarkan kepada Nabi SAW, yang mana dah tersusun sekarang ni. Malaikat Jibril ajak kepada Nabi SAW cara susunan dia, dan itulah yang seperti mana yang kita lihat pada mushaf, yang tersusun macam itulah. Itulah yang diajarkan kepada Nabi SAW. Jadi yang pertama sekali surah Al-Fatihah, dan mula dengan basmalah. Jadi kita mula dengan pengarang mula dengan bismillah, salah satunya kerana nak mengikut aturan Al-Quran Al-Aziz, dan wa amalan bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana nak beramal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajzam. Jadi sebab yang kedua dia mulakan dengan basmalah, iaitu kerana nak beramal dengan perkataan Nabi. Jadi nak beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi sebut tiap-tiap perkara yang ada harga dalam agama tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Aqta' ni maksud dia maqtu'ul yadi awil yadain. Orang yang terputus satu tangan ataupun dua tangan. Tu asal makna dia lah, makna aqta'. Makna abta'. Jadi adakah kalau kita faham zahir hadis, adakah maksud dia orang yang tak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim pada perkara-perkara yang dia buat, dan perkara-perkara tu ada nilai dalam agama, adakah orang tu terputus tangan dia? Dia faham nak sebut apa kan? Jadi sebab tu ulama sebut maksud daripada hadis ni, maksud daripada aqta' di situ adalah qalil dan juga naqis wa qalilul barakah, iaitu kurang dan sedikit barakah pada pekerjaan yang dibuat. Maknanya pekerjaan itu seperti orang yang terpotong tangan. Jadi orang yang terpotong tangan dia sempurna ke tak sempurna? Jadi tak sempurna. Begitulah keadaannya perkara yang ada nilai dalam agama tapi tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut tu ada kurang. Jadi ada tashbih lah dalam hadis tu. Fahuwa aqta'. Yang ni perkara tersebut, tiap-tiap perkara tu aqta'. Yang ni fahuwa kal, yang ni kal aqta'. Tak ada tashbih baligh. Dia buang adat tashbih, adat tashbih dan juga wajah syabah. Jadi pekerjaan tersebut seperti orang yang terpotong tangan. Jadi orang yang terpotong tangan tak sempurna. Nak bagi tahu perkara tu tak sempurna. Itu ulama tafsirkan maksud hadis tu, yang dikehendaki daripada hadis tu adalah naqis wa qalilul barakah. Walaupun pada zahir dia nampak benda tu sempurna, cantik, elok, berlaku seperti mana yang diinginkan,
tetapi pada hakikat dia, pada maknanya tak sempurna. Dan yang ketiga, kerana nak ikut perbuatan Nabi SAW. Nabi ketika mengutus surat, Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan Bismillah ada 5 hukum. Bismillah ada 5 hukum. Terkadang membaca Bismillah itu wajib, terkadang membaca Bismillah itu haram, terkadang membaca Bismillah itu harus, terkadang membaca Bismillah itu makruh, dan terkadang baca Bismillah itu haram. Jadi ada 5 hukum. Maklum. Cuma ni sekadar sebut untuk peringatan je. Bila baca bismillah tu, dia dalam tu pun ada sebut muka surat 34 tu. Kita boleh baca. Walil basmalati khamsatu ahkamin. Dan bagi basmalah itu 5 hukum. Yang pertama al-wujub. Kama fi qiraatil Fatihati fi shalah. Seperti mana dalam bacaan al-Fatihah di dalam solat. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i wajib baca al-Fatihah, dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada al-Fatihah. Jadi wajib baca basmalah. Wal hurmah. Yang kedua hukum dia al-hurmah, haram. Indal muharram li dhatihi. Pada perkara-perkara yang haram li dhatihi. Memang asal perkara tu memang haram. Seperti kasyurbil khamri, seperti minum khamar. Bi khilafil muharram li aridin. Bersalahan dengan perkara yang diharamkan disebabkan benda lain. Benda tu asalnya tak haram, tapi dia jadi haram disebabkan benda lain. Itu disebut muharram li'arid. Contoh dia apa? Kal wudu'i bima'in maghsub. Seperti berwuduk dengan air yang dirampas. Seorang sahabat kata Zaid nak berwuduk, bakar ada ayak. Zaid tak ada ayak. Zaid nak berwuduk, dia minta kat bakar tak mau bagi. Lepas tu dia rampas ayak tersebut. Jadi dia nak berwuduk dengan ayak tersebut. Asal berwuduk ni haram ke tak? Tak haram. Tapi disebabkan ayak dia nak guna tu adalah ayak yang dirampas, maka hukum dia berwuduk dengan ayak tersebut haram. Salah perbuatan dia nak berwuduk dengan ayak tersebut. Tapi diri wuduk tu asal hukum dia adalah bukannya haram. Jadi waktu dia nak berwuduk dengan air tersebut, sunat juga baca basmalah. Sunat juga baca basmalah. Sebab perbuatan dia, kita kata haram untuk dia berwuduk dengan air tersebut. Haram tu li'arid. Kenapa jadi haram? Sebab ayak tu ayak yang dirampas. Tapi asal wuduk tu bukan haram. Berbeza dengan minum khamar. Memang asal lagi haram. Jadi pada masalah muharram li'aridin, sunat juga baca bismillah. Tak orang kata tak haram lah baca bismillah tu. Cuma dia salah lah dia, perbuatan dia berwuduk dengan air yang dirampas. Fala tahrumul basmalatu hina idzin wal karahatu indal makruh li dzatihi. Dan karahah dan karahah, hukum yang ketiga karahah ketika melakukan perkara yang makruh li dzatihi. Seperti apa? Kan nazari ilal farji bi ghairi hajah. Seperti melihat kepada faraj dengan ketiadaan hajat. Dia tak ada apa-apa kerja, tak ada hajat pun untuk melihat. Lepas tu dia pergi lihat dan dia baca bismillah. Jadi hukum dia makruh, bacaan tu makruh. Adapun kalau ada hajat tak apalah. Bi khilafil makruh li'aridin, bersalahan makruh li'arid. Bersalahan perkara makruh li'aridin. Makruh tu sebab benda lain, bukan asal perkara tu makruh. Contoh tadi tengok faraj sendiri, ataupun tengok najis. Nak tengok najis baca bismillah, dihukum dia makruh. Tapi di sana ada makruh, asal dia tak makruh, tapi disebabkan benda lain dia jadi makruh. Seperti ka'akli basalin ni'in, seperti makan bawang mentah. Ataupun au matbukhin baqiyalau rihin yu'zi,
ataupun dimakan bawang yang dah dimasak tapi dia masih kekal lagi, masih ada lagi bau dia, masih berbaki lagi bau dia, dan bau tu dia mengganggu orang, bau tu dia izak, menyakiti orang lain. Jadi asal makan makruh tak? Asal makan harus. Tapi disebabkan benda yang dia makan tu, disebabkan sekarang ni jadi makruh tu disebabkan benda yang dia makan tu. Benda yang dia makan tu bau dia tak menyeronokkan, tak menyedapkan, dan dia mengganggu orang lain. Jadi adakah nak baca bismillah ketika makan tu makruh? Tak. Tetap sunat baca bismillah. Lepas tu dia sebutlah bawah tu dalam ta'liq bawah tu ada khilaf sikit berkaitan hukum makan tu. Itu boleh baca sendiri. Wal ibahatu yang kelima, yang keempat, wal ibahah, hukum yang keempat ibahah harus indal mubahat allati la syarafa fiha, pada perkara-perkara yang makruh, pada perkara-perkara yang harus yang tidak ada kemuliaan padanya. Seperti kana kalimatain min makanin li akhar, seperti memindahkan barang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Anda nak pindah cawan contohnya daripada kanan ke kiri, yang sebut bismillah. Dia hukum dia harus. Wala tutlabul basmalah ala muhaqqaratil umur. Dan tidak disunatkan, tidak dituntut basmalah, tidak dituntut basmalah atas perkara-perkara yang benda-benda yang keji, benda-benda yang benda-benda yang remeh-remeh, perkara-perkara yang nak cakap macam mana, mudah tak ada cakap macam mana, muhaqqarat, benda-benda kecil, benda-benda yang remeh-remeh itulah. Apa terjemah muhaqqarat ni? Tengok contoh dia tu dulu. Baik. Sana. Benda-benda yang remeh, yang rendah. Benda-benda yang rendah. Muhaqqaratil umur. Ai al-umur al-muhaqqarat. Seperti apa? Kalkansi wazabli. Zabli ataupun zabali, yang tak pasti. Boleh tengok tu takkidkan. Seperti menyapu sampah ataupun buang sampah. Jadi pada benda-benda ni tak dituntut untuk baca bismillah. Sebab apa? Saunan lismihi ta'ala aniktiranihi bil muhaqqarat. Kerana nak memelihara nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita sertakan nama Allah Ta'ala tu dengan perkara-perkara yang rendah-rendah ni, remeh-remeh ni. Taib wan nadbu yang kelima, hukum yang kelima, wan nadbu ala kulli amrin dzibal, atas tiap-tiap perkara yang mudah anda terjemah selalu yang ada harga dalam agama, seperti kata'lifil kutubin nafi'ah, seperti mengarang kitab-kitab yang memberi manfaat. Kita nak tulis ataupun kita nak tulis status ke, tu nak mengarang tu, dan status kita tu memberi manfaat kepada orang lain pun sama juga, kita bacalah bismillah. Dan disunatkan baca bismillah tu disyaratkan bukanlah benda tu bukannya zikir semata-mata. Adapun kalau benda tu zikir semata-mata tak disunatkan baca bismillah. Seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah tu semata-mata zikir. Maka kita nak berzikir tu tak disunatkan pun kita baca sebelum tu bismillah. Tak disunat kita baca bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Tak. Terus hijau kepada la ilaha illallah. Dan nak syarat sunat baca bismillah tu juga, perkara tersebut syarak tidak menjadikan bagi perkara tersebut satu permulaan yang lain selain daripada bismillah. Contohnya solat. Solat syarak jadikan permulaan solat adalah takbir, bukan basmalah. Jadi tak disunatkan pun untuk kita nak masuk semayang bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tak. Terus Allahu akbar, baca bismillah. Begitu juga khutbah. Khutbah syarak jadikan
permulaan khutbah itu Allah syarak jadikan mabda' permulaan yang lain selain daripada basmalah, iaitu hamdalah. Sebab tu orang naik atas mimbar, dia nak mula khutbah, dia akan mulakan dengan alhamdulillah. Dia tak sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tak. Jadi dia akan mulakan dengan hamdalah. Jadi pada perkara-perkara tersebut yang mana syarak jadikan bagi perkara tersebut permulaan yang lain selain daripada basmalah, maka tak disunatkan baca basmalah. Itulah yang dimaksudkan dalam petikan ni lah. Petikan dalam kitab tu, wa yushtaratu linnadbi alla yakuna dhikran mahdhan kala ilaha illallah fala tusannu hina idzin. Dan yang kedua, alla yaj'ala lahu syari'u mabda'an ghairal basmalah kas salati fa inna syari'a ja'ala laha mabda'an ghairal basmalah wa huwa takbiratul ihram wa ka khutbatil jumu'ah fa inna syari'a ja'ala lahu mabda'an akhar wa huwa alhamdalah. Azan mula dengan takbir. Contohlah tu. Baik. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin, Tuhan semesta ataupun sekalian alam. Untuk kali ini saya tak masuk lagi lah pada mentafsirkan ataupun mensyarahkan perkataan alhamdu tu. Cukup ana sebut di sini puji-pujian, jenis-jenis puji itu ada 4, dan juga hukum puji pun ada 4. Jadi jenis-jenis puji asalnya semua maklum, iaitu puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji qadim bagi qadim, dan yang keempat ketiga puji hadis bagi qadim, dan yang keempat puji hadis bagi hadis. Okey. Puji qadim bagi qadim. 9.5. Puji qadim bagi qadim, iaitu Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, Allah Ta'ala puji makhluk. Allah Ta'ala puji diri dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya, Allah Ta'ala puji hamba dia, Allah sebut dalam Quran, inni amal abdu innahu awwab. Itu puji qadim bagi hadis. Yang keempat, yang ketiga puji hadis bagi qadim, iaitu makhluk puji Allah Ta'ala. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, makhluk sebut. Jadi kita puji siapa? Kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita kata Allah Ta'ala tu qadir, sami', basir, Quran. Jadi makhluk puji Allah Ta'ala, itu dipanggil puji hadis bagi qadim. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis, iaitu makhluk puji makhluk. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik lelaki itu adalah Zaid. Jadi itu merupakan satu pujian. Itu dinamakan puji hadis bagi hadis. Dan hakikat puji-pujian kesemua tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun orang puji kita, kebaikan ke apa, kecantikan ke elok apa semua, hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hakikat puji-pujian tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita sebut alhamdulillah. Segala puji itu, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, semua tu lillah, ai milik Allah. Semua tu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita kata tertentu ataupun khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, adapun hukum puji disebut dalam tu ada 4. Muka surat 36 tu. Ahkamul hamdi arba'atun. Hukum-hukum puji ada 4. Yang pertama, al-wujub. Maknanya wajib kita memuji. Di mana ni wajib kita puji? Kama fi khutbatil jumu'ah. Seperti mana di dalam khutbah Jumaat.
Sebab khutbah Jumaat ada 5 rukun. Salah satu rukun khutbah Jumaat adalah memuji Allah. Jadi wajib kita puji. Kalau tak memuji pada ketika tu, tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Yang kedua, al-hurmah. Bila hurmah ni indal wuqu' bil ma'siyah farahan biha. Haram kita memuji bila ketika jatuh ketika jatuh ke dalam maksiat. Jatuh dalam maksiat, kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah kerana gembira dengan maksiat yang dilakukan tu. Dahlah buat maksiat, lepas tu seronok pula. Gembira dengan maksiat tu. Sebut alhamdulillah pula, puji Allah Taala. Itu hukum dia haram. Wan nadbu, sunat, bila fi kulli hal, pada tiap-tiap hal, pada tiap-tiap waktu, ketika berdiri ke, ketika duduk ke, ketika berbaring ke, pada tiap-tiap keadaan dan pada tiap-tiap waktulah. Kecuali tempat qada hajat, tempat-tempat yang mustakzar, situ makruh. Nanti kita tengok kat depan ni. Kama fi ta'lib, maknanya kecuali pada tempat-tempat yang diistisnakan, ataupun dan pada waktu-waktu yang diistisnakan. Baik, kama fi ta'lifil kutubin nafi'ah, seperti pada ketika mengarang kitab-kitab yang memberi manfaat. Yang keempat, wal karahatu kal hamdi fil amakinil mustakzarah, seperti memuji pada tempat-tempat yang keji, tempat-tempat yang kotor. Kal mazbalah, seperti tempat pembuangan sampah. Wa mahalli qada'il hajah, dan seperti tempat qada' hajat. Duk qada' hajat tentu dia nak memuji-muji pun. Tak, tempat tu diam. Rabbil alamin. Kemudian selepas dia mulakan dengan basmalah, kemudian hamdalah, lepas tu dia tasyahud pula. Yang kata asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu dengan mana a'lamu wa ubayyin. Maknanya aku yakin dan aku nyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, ini tidak ada sesuatu yang disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah, kecuali Allah taala je. Itu dapat daripada perkataan wahdahu. Ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Jadi musannif didatangkan dengan syahadah kerana di sana ada khabar. Ada khabar dalam Abi Daud, dalam syarah tu disebut atal musannifu rahimahullah bi syahadati li khabari Abi Daud kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jazma ay al maqtu'ah. Ini tiap-tiap khutbah yang tiada padanya tasyahud, maka khutbah tersebut seperti tangan yang terpotong. Jadi kita tak mau khutbah kitab, dia tak mau khutbah kitab di awal ni seperti tangan yang terpotong, ada kekurangan, maka dia datangkan dengan dengan tasyahud. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku yakin dan aku nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya, utusannya, ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini selawat Allah Taala ke atasnya dan ke atas ahli keluarganya, ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabatnya wasallam. Ini selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi musannif selepas dia tasyahud, dia datangkan dengan selawat dan salam
Dia datangkan dengan selawat dan salam kedua-duanya sekali. Sebab apa dia datangkan kedua-duanya sekali? Tengok muka surat 39 kat bawah tu. Waqad atal muallifu rahimahullah bisalama as-salah lianna ifradaha anhu makruhun wa kadzal aksu kama rajjaha al-imam an-Nawawi rahimahullah wa man tabi'ahu minal mutaakhirin li karahati ifradi ahadihima anil akhar. Wali karahati ifradi hadima anil akhar salah satu syurut. Okey, kenapa musannif dia datangkan selawat dan salam kedua-dua sekali? Kerana menunggalkan solat daripada salam, maknanya hanya sebut selawat saja, tidak salam, hukumnya makruh. Begitu juga sebaliknya, iaitu dia hanya sebut salam saja tanpa selawat, jadi hukum dia makruh, seperti mana ditarjihkan oleh Imam Nawawi, dan siapa yang mengikuti Imam Nawawi daripada kalangan ulama mutaakhirin. Jadi menunggalkan selawat ataupun menunggalkan salam hukum dia makruh indal mutaakhirin. Adapun indal mutaqaddimin tak salah ana khilaful aula. Kemudian dia kata wali karahati ifradi hadihima anil akhar salah satu syurut, dan bagi makruh makruh menunggalkan salah satu daripada kedua-duanya tu daripada yang lain tu ada 3 syarat. Yang pertamanya an yakuna al-ifradu minna la minhu sallallahu alaihi wasallam li annahu haqquh. Apa tu yang syarat yang pertama, orang yang menunggalkan, yang menyebut salah satu tu adalah kita ni, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sendiri tak ada masalah, sebab itu hak Nabi. Yang kedua, an yakuna fi ghairil warid fama warada bil ifrad fala yukrah. Itu pada perkara-perkara yang makruh, pada kita kata sirah-sirah yang tidak datang warid. Kita nak berselawat dengan sirah-sirah yang lain dengan yang tidak datang warid, maka waktu tu kalau kita tunggalkan salah satu daripada yang lain, hukum dia makruh. Tapi kalau memang ada satu selawat tu datang daripada Nabi dan memang dalam tu hanya ada selawat saja ataupun hanya ada salam saja, maka hukum dia tak makruh. Bab warid, memang warid datangnya sirah tu memang macam tu. Dan yang ketiga, makruh tu bagi selain orang yang masuk kepada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi itulah. Adapun orang yang pi menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, maka di waktu tu tak makruh, dia hanya memada dengan salam sahaja. Sebab waktu tu memang kita akan sebut assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, dan seterusnya lah. Waktu tu kita hanya memada dengan memberi salam. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu, yakni ba'da ma taqaddama, kemudian daripada basmalah, hamdalah, tasyahud, selawat dan salam, fahadha, maka ini merujuk kepada apa? Isim isyarat itu merujuk kepada karangan dia. Maka ini karangan yang dia nak tulis ni mukhtasarun, merupakan satu ringkasan fi ma la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi, merupakan satu ringkasan pada menyatakan perkara-perkara yang tidak bagi seorang muslim tu mengetahuinya. Au ma'rifati mislih, ataupun mengetahui seumpama yang ada dalam kitab ni. Ni Syekh Muhammad kata antara tawaduknya pengarang kitab, tak mesti nak baca kitab dia. Cuma dalam kitab dia ni dia nak sebut perkara-perkara yang mana seorang muslim tu mesti tahu. Nak sebut dalam ni seorang muslim dan juga muslimah mesti tahu. Ataupun seumpama ini, kalau ada dalam kitab yang lain tapi seumpama dalam kitab ni pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kita kata seumpama yang disebut dalam kitab ni daripada perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang yang bergelar muslim atau muslimah. Apa dia fima la buddha tu? Apa dia perkara-perkara yang tidak daripada seorang muslim dan muslimah tu mengetahuinya? Min furudit taharah, nak bayan pada perkara tu apa?
Apakah perkara tersebut? Min furudit taharah, daripada fardu-fardu taharah, was salati, dan fardu-fardu solat, wa ghairihima, dan fardu-fardu selain daripada kedua-duanya. Fardu-fardu selain daripada taharah dan solat. Jadi bila kita dah tahu dah kata tak dapat tidak, bagi kita orang Islam ni untuk mengetahui perkara tersebut, maka fayajibu ta'allumuhu, maka wajiblah mempelajarinya. Wajib mempelajarinya. Jadi faham sini tak mengaji, dosa dah. Faham? Hukum dia haram, berdosa sebab kita tak tahu apa yang sepatutnya kita tahu. Fayajibu ta'allumuhu dan wa ta'limuhu, dan wajib mengajarkannya. Orang yang ada ilmu wajib pula dia mengajar. Dia nak ajak siapa? Mimman yahtaju ilaihi. Wajib mengaji dan wajib mempelajarinya dan wajib mengajarkannya. Dan wajib mengajarkannya kepada orang-orang yang berhajat kepadanya. Minar rijali, daripada laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, wasighar, budak-budak, wal kibar, orang besar, wal abid, dan juga hamba, wal ahrar, dan juga orang merdeka, semua tak lepas. Ni dia sebutlah apa ni, dulu ada hamba kan. Sekarang tak ada hamba. Jadi hamba pun, walaupun orang tu hamba, wajib dia mempelajari benda-benda ni. Apa yang disebut dalam kitab ni, sebab dia hukum dia fardu ain. Jadi kita kena fahamlah tafaqquh ni dia ada 3. Tafaqquh kita nak apa ni, mempelajari fiqh ni dia ada 3 lah, ada tiga peringkat. Ada peringkat yang hukum dia fardu ain, ada peringkat hukum dia fardu kifayah, dan ada peringkat hukum dia sunat sahaja. Bertengok dalam min furudit taharah was salah wa ghairihima tu. Dia kata wa tafaqquh fid din taratan yakunu wajiban ainiyan. Jadi dan tafaqquh di dalam agama ni terkadang hukum dia tu wajib ain. Wa dzalika fi ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal munakahati wal muamalah. Jadi apa-apa yang kadar yang nak mengesahkan ibadat kita, perkahwinan, muamalat, maka itu kadar yang wajib kita ngaji. Kadar tu, kadar nak sah ibadat. Sebab tu kita kena tahu wuduk, sebab dengan wuduk wuduk syarat kepada solat taharah. Jadi nak sah solat, maka kena tahu juga wuduk taharah. Itu juga membersihkan najis, istinja. Semua tu kita belajar sebab nak bawa benda tu, semua tu syarat tu. Syarat nak sah solat. Jadi kadar yang terhenti ke atasnya sah ibadat, munakat, muamalat, itu kadar yang wajib. Atas daripada tu sampai kepada darajat fatwa, itu hukumnya fardu kifayah. Wa taratan yakunu wajiban kifaiyan wa dhalika fi ma zada ala ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati wal munakahati wal muamalati ila bulugh darajatil fatwa. Jadi lebih daripada kadar wajib itu sampailah kepada darajat boleh fatwa. Darajat fatwa itu hukum dia fardu kifayah. Dan yang ketiga sunat, wa taratan yakunu manduban wa dhalika fi ma zada ala darajatil fatwa. Lebih lagi pada darajat fatwa, hukum dia sunat. Jadi kena tengoklah kita punya fardu ain kita ni lepas tak lagi. Itu kita kena tengok diri sendiri kita kena hisap diri sendiri dulu. Tambah lagi kita kadang-kadang kita tak mengaji pun keempat-empat rubuk ibadat tu. Jinayat tu mungkinlah kita tak sentuh sangat, tapi kadang muamalat ni antara yang banyak sangat orang tinggalkan. Maknanya kita masuk dalam muamalat tanpa kita mengaji dulu hukum ahkam muamalat. Akhirnya jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Jadi susah dah dia nak keluar daripada perkara tersebut. Wallahu alam.
Tu sebab sedikit mukadimah. Nanti baru masuk bab yang pertama, iaitu bab taharah. Wallahu alam. Ada soalan?